Terima kasih Tuan Dipertua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet 2015 ini. Dan kita melihat bajet 2015 ini adalah bajet penutup kepada tirai rancangan Malaysia yang ke-10 yang hanya tinggal lebih kurang beberapa bulan saja lagi. Jadi saya ingin penjelasan kepada pihak kementerian, pihak kerajaan khususnya, apakah bajet yang bertemakan ekonomi keperluan rakyat ini benar-benar dapat menyelesaikan kemelut masalah rakyat yang sedang melanda hari ini. Bajet yang berjumlah 273.9 bilion ini, yang mana kita melihat sudah 17 tahun berturut-turut bajet yang dibentangkan di Parlimen adalah bajet defisit. Dan sudah menjadi kebiasaan sejak daripada 2009 lagi. Setiap kali pembentangan bajet, selepas 4 bulan akan ada bajet tambahan. Mungkin kadang-kadang 2 atau 3 kali setahun bajet tambahan. Dan kebiasaannya bajet tambahan ini melibatkan kos melebihi daripada 5% daripada bajet asal. Jadi saya ingin minta penjelasan daripada kerajaan. Apakah langkah-langkah penjimatan? Kenapa bajet tambahan yang begitu banyak melibatkan kos hampir melebihi 5% daripada bajet asal? Jadi seharusnya kerajaan dalam keadaan kewangan negara, pendapatan kita berkurang berbanding dengan perbelanjaan kita, langkah-langkah penjimatan harus dilaksanakan untuk memastikan amanah rakyat, wang daripada cukai-cukai yang akan dikutip kepada rakyat dapat dimanfaatkan sebaiknya kepada rakyat. Tuan Yang Dipertua, kalau kita melihat setiap kali perbelanjaan tambahan dibuat, bajet ini diminta dengan perbelanjaan yang sudah dibelanjakan oleh kerajaan. Jadi seolah-olah Dewan Rakyat ini hanya jadi rubber stamp untuk meluluskan belanja yang telah dibelanjakan oleh kerajaan. Jadi di mana ketelusan pengurusan keuangan negara. Jadi saya harap perkara ini diberi penjelasan oleh pihak kerajaan. Yang seterusnya saya ingin membangkitkan berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan keseimbangan agihan peruntukan negara. Dalam kita melihat pada hari ini, kita sudah mencapai kemerdekaan lebih daripada 5 dekad. Dan kita dah melangkah ke Parlimen yang ke-13. Tapi malang sekali masih wujud jurang pendapatan yang masih tinggi antara miskin dan kaya, jurang yang masih melebar antara wilayah timur dan barat, yang masih berlaku ketidakadilan agihan peruntukan, agihan pembangunan yang masih wujud walaupun kita telah melangkah Parlimen yang ke-13. Jadi kita lihat jelas dalam bajet yang dibentangkan pada kali ini cukup jelas. Menampakkan ketidakadilan. Malah projek-projek mega yang diumumkan oleh Perdana Menteri dengan megah dalam Dewan ini tidak ada, seolah-olah tidak pandang pembayar cukai daripada rakyat Kelantan. Tak pandang rakyat-rakyat miskin di sebelah pantai timur yang juga penyumbang kepada pendapatan negara. Apalagi hasil royalti daripada lautan Kelantan dinafikan hak. Jadi kita tidak ada lebuh raya. Satu-satunya negeri di negara kita yang tidak ada penghubung lebuh raya dengan ibu negara adalah Kota Baru, Kelantan. Jadi kenapa rakyat Kelantan dianak dirikan? Sedangkan ramai kaki tangan kerajaan yang bekerja di bawah kerajaan persekutuan daripada rakyat Kelantan. Apabila balik ke kampung, mereka terpaksa bersesak. Dan di antara kita tahu lebuh raya jalan ke Kelantan di antara jalan yang sangat bahaya, berlaku kemalangan yang sangat tinggi setiap kali berlakunya perayaan, musim perayaan. Jadi kenapa tidak diberi perhatian? Sudahlah penaik tarafan sebagaimana yang ditahu oleh Berhormat Ketere. Tidak ada penaik tarafan airport Kelantan, Kota Baru. Walaupun yang di antara airport yang paling sibuk di Semenanjung, di Malaysia. Tapi tidak diberi penaik tarafan. Begitu juga tidak ada sedikit pun dalam, saya melihat dalam bajet ini sedikit pun peruntukan untuk tebatan banjir
di Sungai Golok yang saya kira saya sudah masuk penggal, 2 penggal saya berada di Dewan Negara, dah masuk penggal yang kedua di Dewan Rakyat. Setiap kali saya berucap, saya meminta dipertimbangkan segera peruntukan tempatan banjir untuk Sungai Golok. Yang kita tahu setiap tahun berlaku banjir. Kalau Perdana Menteri mengatakan rakyat didahulukan, rakyat diutamakan, di mana hak rakyat di Rantau Panjang? Di mana hak rakyat Kelantan? Tidak ada sedikit pun peruntukan. Jadi ini menunjukkan ketidakadilan yang telah mewujudkan jurang yang cukup besar dalam negara kita. Dan kita melihat dalam statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, 53% rakyat negara kita tidak ada aset. 10% sahaja yang memiliki kekayaan negara. Dan di kalangan bumi putera, 70% bumi putera tidak mempunyai sebarang aset dalam negara kita. BN berbangga dia telah memerintah negara ini. Dah 13 kali parlimen. Saya nak tahu apa yang dia bela pada bumi putera. Equity bumi putera sejak dasar ekonomi baru dilancarkan. Sekarang berapa peratus baru kita capai? Hampir 110%. Jadi kalau benar-benar kita nak membela rakyat, nak membela agama, tunjukkanlah keadilan. Jangan kita hanya bercakap, berdegar-degar, tetapi sebenarnya keadilan kita tidak tunjukkan kepada rakyat. Jadi kalau kita lihat, inilah masalah yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam negara kita. Jadi apabila Perdana Menteri mengatakan kita nak mencapai negara maju menjelang 2020 dengan rakyat berpendapatan tinggi dalam tempoh 6 tahun lagi, saya ingin tahu sejauh mana bajet ini dapat membawa bergerak ke arah mewujud negara maju dalam masa yang hanya terhad ini. Dan untuk mencapai negara maju, jangan hanya melihat dari sudut kemantapan pendapatan duit atau pendapatan bulanan semata-mata. Kita tengok bagaimana kemantapan institusi ekonomi, kemantapan sistem sosial, integriti dari segi kekayaan negara, tidak ada rasuah, dasar kesihatan yang sepatutnya yang lebih berkualiti, pembangunan yang tidak merosakkan alam sekitar. Nak mencapai taraf negara maju bukan semata-mata nilainya diletak pada per kapita atau pendapatan semata-mata. Di manakah integriti kita? Yang mana keadaan rasuah kita masih tinggi? Di manakah tahap kualiti kesihatan kita? Yang rata-rata kita masih banyak lagi keluhan. Masalah tak cukup tenaga, pakar dan sebagainya. Hospital yang daif, yang tak cukup kelengkapan dan sebagainya. Nak capai negara maju, di mana contoh pembangunan kita yang masih tidak mengambil kira persoalan alam sekitar, kerosakan alam sekitar. Jadi kita kena melihat banyak isu dalam soal untuk mencapai negara maju, bukan semata-mata dari sudut pendapatan semata-mata. Jadi kalau kita lihat apa yang lihat pada hari ini, masih jauh untuk kita mencapai bergelar negara maju. Saya ingin menyentuh Tuan Yang Pertua berkaitan dengan masalah kenaikan kos sara hidup. Rata-rata rakyat di seluruh negara mengeluh dalam keadaan kesusahan. Walaupun negara kita mengisytiharkan pendapatan per kapita kita yang semakin tinggi, yang semakin meningkat, tetapi rakyat hidup semakin susah. Kenaikan harga barang makanan begitu ketara. Apalagi selepas merealisasikan subsidi, rasionalisasi subsidi yang dikeluarkan oleh yang dinyatakan oleh pihak kerajaan. Kenaikan harga kos bahan bakar walaupun 20 sen bagi pihak Perdana Menteri, bagi pihak menteri-menteri memang tak ada nilai sebab minyak kereta mereka tak bayar. Tapi rakyat dengan harga getah yang murah, dengan kos harga kelapa sawit yang murah, dengan kos hidup yang semakin mahal, harga barang semakin mahal, mereka hidup dalam tekanan. Saya pernah berjumpa seorang ibu tunggal menoreh getah, menangis. Dia kata, saya menoreh 3 hari, pendapatan saya hanya RM11.50. Bayangkan dengan harga getah yang sangat murah. Apa rakyat nak makan? Dengan kenaikan harga kos pengangkutan, tambahan pengangkutan, kenaikan
harga perumahan. Anak kita yang belajar universiti, apabila balik dah, apabila habis belajar, kalau dulu graduate, apabila dapat kerja, mungkin gaji mereka permulaan 1,500 ataupun 1,900, mereka dah mampu beli rumah dengan sebab harga murah, rumah dalam 100,000 lebih. Tapi sekarang gaji 3,000 sebulan tak mampu lagi dengan kos terutama di bandar. Harga rumah tak ada lagi yang 300,000 ke bawah. Jadi kita lihat bagaimana jauh taraf hidup yang sedang dihadapi oleh tekanan hidup yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Begitu juga kita melihat kenaikan tarif elektrik. Daripada September 2013, kemudian yang terbaru Januari 2014, menambahkan lagi beban pengguna-pengguna rakyat senegara. Dan kita melihat lagi apabila kenaikan kadar inflasi. Dan apabila akan dilaksanakan GST akan memberi sumbangan kenaikan kepada kadar inflasi. Yang kita lihat dalam tempoh 8 bulan terakhir kadar inflasi telah meningkat 3.3%. Jadi apakah perancangan kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat? Tak cukup kita kita mengalu-ngalukan pemberian BRIM kepada rakyat. Tapi kita kena ingat, BRIM bukan penyelesaian terhadap isu kemiskinan yang ada pada hari ini. BRIM bukan penyelesaian terhadap isu kos hidup yang semakin besar pada hari ini. Kalau kita bandingkan RM900 bagi dengan setahun berapa sen sehari. Tapi berapa ringgit sehari tanggungan kenaikan kos hidup yang ditanggung oleh rakyat. Ikan yang semakin mahal. Harga barang-barang keperluan dapur yang semakin mahal. Kos persekolahan anak-anak yang semakin mahal. Jadi semua ini harus kita pertimbangkan. Jadi sebagai wakil rakyat, kita semua tahu keperluan dan kelemahan rakyat. Apa yang kami daripada wakil rakyat, Pakatan Rakyat sangat sedih. Ketidakadilan. Agihan peruntukan kepada wakil rakyat. Wakil rakyat BN dia dapat peruntukan. Kami semua berapa penggadaian dewan, 1 sen peruntukan tak diberi oleh kerajaan. Sedangkan ini adalah hak rakyat. Jadi sebab itulah saya kata keadilan inilah yang insya-Allah yang akan menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional kerana dia tidak melakukan keadilan pada rakyat. Dan yang dipertua, kita melihat juga ialah dari sudut keseimbangan, dari sudut pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Berlaku ketidaksepadanan dari sudut kemahiran ataupun keperluan tenaga buruh dan industri. Jadi ini di antara satu masalah dalam negara kita yang mana kita terlalu bergantung tinggi kepada buruh asing. Dan kita kena ingat kepergantungan pendapatan negara kita dengan sumber yang terhad, dengan petroleum, itu dia tak berkekal lama. Kita bergantung kepada sumber cukai rakyat, tak kekal lama. Sebab ini adalah satu penindasan, satu tekanan kepada rakyat. Seharusnya kerajaan memikirkan satu perkara yang lebih mantap untuk sumber pendapatan ekonomi negara. Saya ingin tahu sejauh mana sektor pembuatan pada hari ini menyumbang kepada kekuatan ekonomi rakyat Malaysia. Apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini untuk mengembangkan industri pembuatan, untuk memastikan dia menjadi sumber utama sebagaimana yang telah berlaku pada negara-negara maju. Bukan kita bergantung kepada cukai. Apa disebut cukai saya sedih? Kita ambil GST daripada rakyat miskin, fakir miskin. Walaupun mereka beli kuih, beli biskut. Walaupun gandum tak dikenakan GST, tapi kuih bahan-bahan daripada gandum ada GST. Maka apabila orang fakir miskin mereka membeli barang yang melibatkan GST, maka kita mengambil cukai daripada mereka. Dan cukai ini dinyatakan dengan jelas oleh Perdana Menteri dalam perbentangan baru ini. Duit daripada kutipan cukai GST ini akan diagihkan dalam bentuk BRIM. Sebahagiannya diagihkan kepada rakyat. Maknanya kita ambil daripada orang miskin dan kita bagi. Dan sebahagian penerima BRIM ini adalah orang yang berpendapatan gajinya 4,000 ke bawah. Ada yang orang bujang yang pendapatan 2,000 ke bawah. Jadi bayangkan adakah ini adil? Jadi sebab itulah siapa yang kita mengharapkan kerajaan menyemak balik apa jua dasar yang dibuat supaya memberi keadilan kepada semua pihak.
Saya ingin menyentuh juga soal pendidikan. Saya berterima kasih. Dalam bajet baru ini, kerajaan menyatakan peruntukan 50 juta untuk sekolah agama rakyat. 50 juta untuk sekolah Tamil, 50 juta untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, 25 juta untuk sekolah pondok. Kita alu-alukan. Tapi soalnya, apakah agihan seumpama ini adakah adil? Apa asas kepada pengagihan ini? Apakah kita mengikut bilangan per kapita atau bilangan kepala pelajar, mengikut bilangan jumlah pelajar, keperluan? Sedangkan setahu saya, sekolah agama rakyat saja dalam negara kita melebihi 2,000 buah. Sedangkan apakah jumlah yang begitu banyak dan berbandingkan sekolah rakyat adakah adil? Dan baru ini juga kita dimaklumkan di mana kerajaan telah memperuntukkan 711 juta untuk sekolah tabika kemas, tadika, termasuk permata. Dan kita semua tahu peruntukan untuk permata di antara peruntukan yang banyak, yang terbanyak dalam setiap kali bajet. Sejak daripada 2010 100 juta, 2011 111 juta, 2012 1.2 bilion, 2013 390 juta. Dan baru ini dicampurkan sekali dengan tabika dan sebagainya 711 juta. Soalnya sekarang untuk sekolah pondok 25 juta. Untuk sekolah agama rakyat 50 juta. Untuk sekolah tabika dan permata 711 juta. Saya ingin tahu berapa ramai pelajar yang terlibat. Berapa jumlah pelajar yang terlibat. Berapa mengikut kepala berapa. Satu kepala peruntukan yang diberi. Kita alu-alukan untuk kebaikan negara. Tapi kita tidak mahu mewujudkan dalam negara kita sistem pendidikan yang 2 darjat. Seolah-olah 2 darjat. Ada yang mendapat peruntukan yang begitu mewah. Ada yang duduk dalam keadaan hidup segan mati tak mahu. Seolah-olah dianaktirikan. Kita tidak mahu perkara ini wujud. Sebab itu saya berkali-kali sebut, kenapa kita tidak perkasakan institusi yang kita telah ada. Bukan kita nafikan untuk mengembangkan pendidikan. Alhamdulillah, kita sangat berbangga dengan sistem pendidikan yang baik. Tetapi kita tak mahu wujudkan 2 darjat dalam pengagihan kebajikan kepada pelajar. Ya? Ya, Muhammad Kapar. Ya. Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin rujuk kepada laman web Permata. Menurut laman web ni, di seluruh negara terdapat 82 pusat. Dan kanak-kanak yang telah menghadiri adalah 1,780 kanak-kanak sahaja. Iaitu hampir 0.074% berbanding seluruh kanak-kanak di Malaysia. Tetapi seperti yang YB tekankan tadi, tiap-tiap tahun ada kenaikan peruntukan, tetapi tidak berbaloi dengan jumlah kanak-kanak. Saya ingin penjelasan daripada YB, adakah ini satu lagi ketirisan wang rakyat? Terima kasih. Terima kasih YB Kapar. Kita inilah yang kita semua paling kita khawatiri. Peruntukan yang disediakan oleh kerajaan adalah daripada dana awam, daripada dana yang telah dikumpul daripada cukai-cukai rakyat. Tetapi sejauh mana ketelusan dalam pembelanjaan? Dan jelas tadi, kalau pelajar yang di bawah permata hanya ada dalam 1,000 lebih saja. Dengan peruntukan yang begitu besar. Sedangkan sekolah agama rakyat ada yang daif, dan kita dimaklumkan dalam dewan ini sebelum ni. Ada sekolah yang tidak ada elektrik. Ada sekolah yang tidak ada tandas. Ada sekolah yang bangunan yang sangat daif. Tetapi kenapa wujudnya ada satu pihak yang mendapat peruntukan yang begitu mewah? Saya ingin SPRM, orang yang bertanggungjawab, menyiasat. Sebab ini adalah hak rakyat, dan kalau perkara ini betul berlaku penyelewengan, insya-Allah rakyat akan menghukum kerajaan Barisan Nasional. Tanya di Pertua. Saya ingin menyentuh juga tentang berkaitan dengan memertabatkan peranan wanita.
Kita semua tahu sumbangan wanita cukup besar kepada pembangunan negara. Sekarang ini 38% tenaga kerja negara kita terdiri daripada kaum wanita. Dan penyertaan kaum wanita dalam negara kita masih lagi di tahap yang belum memuaskan. Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain, contoh di negara Thailand, penyertaan wanita di pasaran pekerja dah mencapai tahap 70%. Dah sesama rantau panjang. Ya? Sesama dah. Ya, saya. Di Semangat. Singapura 60%. Minta maaf ya. Jadi kenapa berlaku demikian? Kerana di antara satu puncanya ialah kerana lemahnya sistem sokongan, terutama kepada kaki tangan pekerja wanita. Jadi saya ingin tahu sejauh mana peruntukan yang telah diberi kepada Kementerian Wanita, yang saya kira hampir sama saja dengan peruntukan yang lepas, tak berbeza banyak mana, yang mana peruntukan ini membantu menambahkan lagi sistem sokongan untuk memberi peluang yang lebih luas penglibatan wanita untuk memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan saya ingin tahu apakah sejauh mana perancangan kementerian untuk memastikan jadual kerja waktu anjal, yang mana jadual kerja yang flexible time ni, yang sesuai supaya kita memberi peluang terutama kepada ibu-ibu supaya mereka dapat berpeluang memberi sumbangan kepada negara sekaligus tidak mengabaikan tanggungjawabnya kepada keluarga. Dan setakat ini berapakah jumlah pusat asuhan kanak-kanak yang telah dikelolakan di bawah kerajaan di seluruh negara, dan berapakah jumlah pusat asuhan kanak-kanak di bawah sistem swasta yang ada di seluruh negara kita, dan sejauh mana pemantauan terhadap pusat-pusat asuhan. Setiap tahun kita mendengar berlaku kes kematian bayi di pusat-pusat asuhan. Jadi perkara ini menjadi satu penghalang. Mana ibu yang rasa boleh bekerja dengan tenang dalam keadaan bimbang keselamatan anaknya. Jadi saya ingin perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan untuk memastikan wanita dapat memberi sumbangan yang terbaik kepada pembangunan negara. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan kebajikan suri rumah. Apabila kita sebut sumbangan wanita kepada negara, jangan kita melihat hanya kepada pekerja wanita. Kita kena melihat juga sumbangan suri rumah kepada pembangunan negara. Jadi sejauh mana pengiktirafan kerajaan Malaysia terhadap sumbangan suri-suri rumah. Sebab mereka mempunyai peranan yang cukup besar membina generasi pelapis masa depan. Mereka jangan dikatakan tidak bekerja. Mereka bekerja, tidak ada rehat sebenarnya di rumah. Jadi sejauh mana sumbangan yang diberi, sama ada bentuk caruman atau sebagainya, untuk memberi ruang kepada soal memberi pengiktirafan kepada suri rumah, peranan mereka diberi pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia pada hari ini. Begitu juga saya ingin penjelasan juga, iaitu sejauh mana program kemantapan keluarga diambil berat oleh pihak kementerian. Kadar penceraian yang tinggi dalam negara kita sangat membimbangkan. Dan hasil daripada penceraian ini sudah tentu akan melibatkan kehancuran masalah sistem rumah tangga, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Jadi sejauh mana program yang dilaksanakan di bawah kementerian untuk mengurangkan atau memastikan kemantapan keluarga dan untuk mengurangkan kadar penceraian yang semakin membimbangkan dalam negara kita pada hari ini, termasuk juga gejala sosial dan sebagainya. Saya ingin juga menyentuh tentang berkaitan dengan cuti khas yang diberi kepada ibu untuk menjaga anak sakit. Kita sangat berterima kasih di atas cadangan yang cukup baik bagi pihak oleh kerajaan. Apa yang saya nak ialah untuk pemantapan sebuah keluarga bukan semata-mata cuti kepada anak. Kita harus juga memberi kelonggaran cuti khas untuk menjaga ibu bapa yang sakit. Cuti khas untuk menjaga isteri ataupun suami yang sakit. Jadi jangan semata-mata hanya had kepada cuti khas kepada anak-anak yang sakit. Dan saya ingin penjelasan dalam jawapan menteri nanti, apakah mekanisme
dalam pelaksanaan cuti yang dimaksudkan oleh kerajaan dalam yang telah diwawarkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan masalah kebajikan orang kurang upaya. Kita mengalu-alukan kenaikan allowance bantuan khas kepada golongan kurang upaya. Tapi kita kena melihat, jangan kita melihat secara umum. Golongan kurang upaya adalah golongan yang sangat perlu kita bantu. Dan keluarga mereka mempunyai latar belakang yang berbeza. Kalau OKU daripada keluarga miskin, kita bagi RM350. OKU daripada golongan yang berpendapatan sederhana, kita bagi juga RM500. Ataupun golongan kaya, ataupun golongan yang berbeza dengan golongan miskin. Muka sudah tentu tidak berlaku ketidakadilan. Kalau kita turun ke bawah, kita melihat kos yang ditanggung oleh golongan OKU sangat-sangat membebankan. Mereka yang terpaksa pakai pampers 3 kali sehari kena salin. Kalau yang dewasa, yang remaja, berapa harga sehari untuk pampers saja. Mereka yang terpaksa minum susu, dia tak boleh makan makanan biasa. Kos susu yang mahal. RM350 memang tak mencukupi. Ini belum lagi kos tambah menambang rawatan. Jadi sebab itulah saya harapkan pertimbangan diberi. Tak cukup dengan RM350. Begitu juga allowance khas untuk pekerja cacat. Mereka yang cacat ini, saya ingin tahu sekarang ini berapa peratus pekerja-pekerja OKU diterima di pasaran pekerjaan. Ya, rantau panjang pada golongan. Allah, sikitnya. Berapa peratus yang mereka yang diterima di pasaran pekerjaan? Jadi apa yang kita lihat, orang yang berkecacat ini dia terpaksa memerlukan pembantu, nak naik kenderaan, nak pergi ke tempat kerja, dia terpaksa upah. Kosnya tak cukup dengan hanya RM50. Tak cukup dengan RM300. Jadi sebab itulah saya kira satu golongan yang sangat penting yang perlu kita beri perhatian adalah golongan kurang upaya. Dan saya harap perkara ini ditimbang sebaik-baiknya oleh pihak kerajaan, insya-Allah. Jadi akhirnya Tuan Yang di-Pertua, walaupun banyak perkara yang saya nak sentuh dengan masa yang tak mengizinkan, saya ingin menyentuh tentang hutang negara. Hutang negara kita sudah mencapai tahap yang maksimal. Apakah perancangan kerajaan untuk masa depan? Apakah kita akan mewarisi generasi masa depan dengan hutang yang berterusan? Daripada peruntukan 273 bilion, kita dapati 27 bilion sahaja diperuntukkan untuk bayar balik hutang. Bermakna kita berhutang untuk bayar hutang dengan defisit melebihi 38 bilion. Jadi, sejauh mana pengurusan hutang negara? Jangan kita berbangga kerana kita ada hutang daripada tempatan. Kita tak ambil hutang luar. Kesannya cukup besar. Apalagi dengan penurunan nilai ringgit. Kedudukan yang ada pada hari ini cukup teruk. Hidup kita banyak, negara kita bergantung pada import. 80% barang kita daripada import. Makanan kita import. Jadi penurunan nilai ringgit memberi kesan yang cukup besar. Jadi sebab itulah saya harapkan langkah-langkah yang berkesan perlu diambil untuk menyelamatkan generasi akan datang. Kita tidak mahu generasi akan datang menyumpah kerana kesilapan salah urus pentadbiran negara menyebabkan generasi akan datang mewarisi kebangkrapan akibat pengurusan yang tidak tulus. Jadi sekian dulu. Terima kasih Tuan Ketua.